Terima kasih rakan penyampai di Sarawak. Ya. Itu dia antara tugas-tugas yang dilakukan oleh APMM untuk memastikan bahawa kawalan sempadan itu terus diperkemaskan. Baiklah, ini ada satu notis yang disampaikan, yang perlu disampaikan kepada penonton Sarawak Pagi Malaysia, notis penyambungan operasi SME Bank, yang mana operasi bank adalah seperti berikut. Operasi di bulan Ramadan, kalau kita lihat operasi yang hari rehat mingguan jatuh pada hari Ahad, hari bekerjanya adalah hari Isnin hingga Jumaat, waktu urus niaga 8.30 pagi sehingga 5 petang. Operasi yang hari rehat mingguan jatuh pada hari Jumaat, hari bekerjanya ada dua, iaitu Ahad hingga Rabu 9 pagi hingga 5 petang, manakala hari Khamis adalah daripada jam 9 pagi sehingga 5.30 petang. Dan juga operasi waktu biasa, operasi yang hari rehat mingguan jatuh pada hari Ahad, ada dua pecahan di situ, hari Isnin hingga Khamis, waktu urus niaganya 8.30 pagi sehingga 5.30 petang, dan juga hari Jumaat 8.30 pagi sehingga 12.30 petang, rehat seketika, disambung kembali 2.45 petang sehingga 4.45 petang. Dan operasi yang rehat mingguan jatuh pada hari Jumaat, ada dua pecahan juga di situ, Ahad hingga Rabu 8.30 pagi sehingga 5 petang, manakala untuk hari Khamis 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Dan cawangan-cawangan yang beroperasi mulai 4 Mei 2020, anda boleh lihat di kaca TV itu, contohnya Pusat Enterprise Kuala Lumpur 1, Kuala Lumpur 2, Shah Alam, Johor Bahru, Ipoh, pembiayaan kontrak perbankan korporat dan juga program pembiayaan. Itu antara notis penyambungan operasi SME Bank. Baiklah, kita bersama dengan Syafiqah ingin menyampaikan pula SOP dalam PKPB ini. Apa SOP seterusnya, Syafiqah? Ini pula ialah SOP sektor industri kawalan keselamatan swasta, di mana ianya merangkumi kawalan keselamatan swasta di premis kerajaan maupun swasta. Antara aktiviti dan protokol tindakan taklimat kepada pengawal keselamatan dan kaki tangan berhubung penyakit COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan, di mana setiap pengawal dan kaki tangan haruslah diberi taklimat berhubung penyakit COVID-19 dan juga langkah-langkah pencegahannya. Kemudian aktiviti ataupun tindakan saringan kesihatan pengawal keselamatan dan kaki tangan, di mana setiap pengawal keselamatan dan kaki tangan yang bertugas seharusnya dibuat saringan kesihatan terlebih dahulu seperti suhu badan atau gejala-gejala yang berkaitan COVID-19. Dan pengawal keselamatan dan kaki tangan juga yang mempunyai gejala harus dirujuk terus ke hospital atau klinik yang berhampiran. Dan penyediaan keperluan perlindungan diri juga harus dititik beratkan, di mana pengawal keselamatan harus dibekalkan dengan face mask dan juga hand sanitizer. Kemudian pengawal keselamatan diwajibkan untuk memakai face mask dan kerap menggunakan hand sanitizer atau apa jua perlindungan tambahan yang bersesuaian. Kemudian memastikan 50% kapasiti kenderaan syarikat, di mana menetapkan bilangan penumpang pada kadar 50% daripada jumlah kapasiti sesebuah kenderaan melalui penetapan susun atur tempat duduk. Itu ialah SOP mengenai sektor industri kawalan keselamatan swasta. Ada lagi dua di situ. Ada lagi dua di situ. Iaitu di mana mengambil dan merekod suhu pekerja dan pelanggan, di mana setiap syarikat perlu menyediakan pengimbas termal ataupun thermal scanner di semua pintu masuk premis kerajaan maupun swasta. Sekiranya bacaan suhu badan ialah 37.5 darjah Celsius atau lebih, atau mempunyai gejala, seseorang itu tidak dibenarkan masuk premis yang dikawal dan perlu merujuk ke hospital ataupun klinik yang berdekatan. Dan ini yang terakhir, iaitu proses sanitasi, di mana syarikat digalakkan untuk menjalankan proses sanitasi pembasmian kuman di premis pejabat masing-masing dan kenderaan syarikat mengikut garis panduan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu adalah SOP dalam sektor industri kawalan dan keselamatan. Dan untuk slot yang terakhir dalam Selamat Pagi Malaysia edisi hari Isnin 4 Mei tahun 2020 ini adalah kita akan berbincang mengenai norma baharu kehidupan, masa untuk berubah, dan kita akan khususkan kepada industri iaitu PKS, perusahaan kecil dan juga sederhana. Ada dua tetamu di studio, Dr. Fauziah Hanim Jalal, pengajar pengurusan co-kurikulum UPSI, dan juga AJK Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia, dan juga yang kedua tetamu Encik Ahmad Muzakir Hamid, pengerusi hal ehwal usahawan Persatuan Alumni UiTM Malaysia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat dua-dua ya? Sihat, alhamdulillah. Pernah datang ke Selamat Pagi Malaysia. Ya, Kita pernah. juga berbincang mengenai PKS. Ya. Kita ambil peluang waktu PKP ini sebagai satu orang kata titik permulaan untuk memulakan industri perniagaan yang supaya kita dapat menjadi lebih majulah. Betul. Jadi apabila kita bercerita mengenai norma baru kehidupan, terutamanya dalam aspek perniagaan dan juga PKS ini, seolah-olah pada hari ini kita sudah bersedia untuk menukar segala-galanya menjadi baru. Jadi bagaimana apabila wujudnya SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk PKS dan juga industri perniagaan ini dan kita harus berubah? Ya. Pandangannya, Cik dulu. Bagi saya, pandangan saya, bila berlaku COVID, kita berada di alam lain, seolah dunia baru. Bila dunia baru, kita mesti kena fikir apa yang perlu kita buat. Kita tak boleh fikir ke belakang. Seolah-olah kalau kata perniagaan kita, kalau kita biarkan dia semakin tumbang. Kita kena fikir sesuatu yang kita boleh manfaat, apa yang akan berlaku di depan dan positif, selalu positif. Ya, bagi saya kita kena ubah satu. Kalau perniagaan, kita kena ubah plan daripada asalnya plan pada yang lama kepada plan baru. Kita kena ubah strategi marketing daripada marketing lama kepada marketing baru. Marketing baru antaranya katakan saya ambil contoh kedai gunting. Dia pengusaha kedai gunting. Buat masa sekarang ni ramai kalau buka pun dibenarkan untuk pergi gunting rambut. Ramai yang takut untuk gunting rambut. Bagaimana suasana pengusaha tadi nak menghadapi apabila kedai gunting rambut tadi tidak boleh buka selama 2 bulan ataupun 3 bulan. Semestinya dia akan mengalami kalau dia membiarkan, dia akan mengalami kerugian yang akan berlarutan. Dia kena ubah, sama ada dia nak ubah plan dia perniagaan tadi tukar kepada perniagaan yang baru. Satu. Kalau dia tak nak bertukar kepada perniagaan yang baru, dia mesti kena buat satu marketing supaya orang melihat kedai gunting rambut tadi selamat. Contohnya, dia kena buat live Facebook, setiap pelanggan dia gunting rambut, dia kena tunjuk bagaimana peralatan itu dicuci mengikut SOP nak masuk kedai gunting rambut tadi. Dan kalau dia nak mungkin dia nak mengubah perniagaan tadi, mungkin pada masa ini dia boleh jual ikan masin, jual budu. Jadi antaranya kita kena itu bila berlaku dunia baru, kita kena fikir di luar kotak pemikiran kita pada hari ini supaya perniagaan asal tadi boleh diteruskan ataupun boleh tukar kepada jenis perniagaan lain mengikut keadaan-keadaan yang setempat tadi. Doktor, bila kita bercakap mengenai penukaran, kita ada satu istilah baru itu dinamakan norma baharu. Tapi bila kita nak berpindah daripada satu perkara yang biasa menjadi luar biasa ataupun norma baharu, ini bukan satu transisi yang mudah. Terutama dari segi daripada sektor PKS sendiri, mungkin dahulunya ramai yang tidak memandang perniagaan dalam talian itu sebagai satu perniagaan cabang yang memberi peluang kepada mereka. Tapi sekarang kena berubah dari sudut psikologikalnya lah. Bagaimana sebenarnya kita nak memastikan mereka ini sebenarnya bersiap sedia untuk menerima perubahan baru ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Berkaitan dengan kerisauan kan, saya dengar tadi kerisauan dan juga keselamatan kan, memang bagi saya, bagi mereka yang dalam bidang psikologi kan, psikologi, new normal tu atau normal baru tu bukanlah satu yang asing. Sebab manusia ni sentiasa berubah. Daripada sama ada baik ataupun buruk, daripada buruk kepada baik kan. Dan sekarang ni dan para psikologi pun memang sentiasa membuat behavior modification kan, modifikasi tingkah laku. So tetapi yang new normal baru ini, dia melibatkan seluruh individu
masyarakat dan juga negara, malah global kan, antarabangsa. So dari segi psikologinya ialah memang kita akui dari segi aspek emosi kan, bimbang, risau dan juga sedih, kecewa macam perniagaan tidak ni lah laku dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya emosi itu perlu ada. Benda itu normal. Seperti kita naik kereta tiba-tiba ada warna merah kan, timbul di dashboard kereta kita berkata itu kita risau kan, memang panik kan, apa berlaku ni, kita pun hantar ke bengkel. So emosi kita tu sebagai satu warning system, sistem amaran pada kita. So jadi kita selamat. Kita terselamat. Jadi tetapi kita jangan jadi lebih daripada warning system itu. Sistem amaran tu, dan akan terlalu emosi. Terlalu emosi tu maknanya kita jadi panic attack, bimbang, terdapat keceluruhan. Jangan, kita become tenang kan. Dan jangan tak risau langsung. Tak peduli, tak pakai mask lah, tak pakai sanitizer lah kan. Tak menjarakkan diri, apa peduli kan. Macam tu sikap. So maknanya kita dalam pertengahan lah. Mungkin transisi ini akan menjadi kebiasaannya. Mungkin saya katakan kalau ini musim Ramadan pada tahun ini, musim Ramadan pada tahun depan itu, transisi ini ketidakbiasaan itu menjadi biasa pada tahun hadapan. Tetapi pada tahun ini nak tak nak kita kena terima hakikat akan ada kesan terhadap perniagaan. Contohnya biasanya pada waktu Ramadan ini banyak macam butik-butik akan adakan happy hour, perniagaan secara fizikal. Tetapi perniagaan secara fizikal sudah perlu dilimitkan. Dalam masa yang sama perlu dilimitkan dalam masa yang sama juga SOP dari segi kebersihan dan kesihatan harus dititik beratkan. Jadi perbezaan antara norma yang lama dengan yang baru ini sekarang memberi kesan kepada pendapatan peniaga, dan untuk menjadikan satu kebiasaan itu mungkin mengambil masa yang lama. Jadi untuk secara psikologi sebagai seorang peniaga, ini merupakan satu keadaan yang betul-betul terbeban. Lagi-lagi dalam musim perayaan yang memerlukan duit yang banyak. Bagaimana? Pandangan saya, peniaga PKS ni dari segi psikologi dia sudah bersedia dari segi mental. Sebab apabila dia menceburi bidang perniagaan, mental dia sudah tersedia apa jua kemungkinan akan berlaku. Sebab tu dia terjun dalam perniaga. Saya tak nampak peniaga tadi akan melalui satu fasa di mana down, motivasi terlalu down, tak ada. Sebab dia sudah bermotivasi, sebab dia memilih satu perniagaan ini adalah, kalau kita cakap, satu pertaruhan hidup. Nak jadi usahawan ataupun nak lagi peniaga belum tentu lagi dapat menilai keuntungan. Mesti ada untung dan rugi. Risiko ini kita hadapi pada hari ini. Jadi dari segi motivasi yang saya nampak, mereka bermotivasi. Cuma keadaan semasa kena pandu. Antaranya mikro, dia usahawan mikro, dia kecil, dia mesti dipandu, kita akan memberi penerangan bahawa ini akan ada berlaku proses yang lama, bukan proses yang baru. Mungkin saya baca mengikut analisis pakar, perniagaan ini akan berlarutan sehingga untuk pulih ke 2023. Makan masa yang lama. Jadi kita kena latih kebiasaan mereka ini supaya bersedia dari segi mental, dan apa jua yang akan berlaku selepas ini, mereka kena fikir satu positif. Dan jangan bergantung harap sangat kepada kerajaan. Kita tidak boleh bergantung kerajaan hanya memberi bantuan-bantuan, tetapi kita tidak, sebagai peniaga, kita tidak boleh mengharapkan 100% bantuan. Kita mesti kena lawan benda yang berlaku pada hari ini. Jadi yang saya nampak, yang dulu ada penjualan secara fizikal, sekarang terhad. Mungkin kita buat penambahan di platform untuk online, untuk atas talian. Kemudian saya lihat daripada tiap-tiap malam sekarang ini ada dia buat Facebook online, dan banyak lagi yang akan diguna pakaikan. Dan ini adalah peluang yang terbaik untuk mereka pasarkan. Cuma saya nasihat kepada mereka ini, kepada usahawan yang membuat secara online, mesti visual yang dalam gambar-gambar tadi mesti menarik, sebab pelanggan tadi tidak dapat melihat secara fizikal dan tidak dapat merasa. Jadi gambar tadi mesti berkualiti, dan dia kena mesti jujur lah. Dan sebab sekarang ni skamer pun ramai, kena berhati-hati. Betul.
Doktor, Ya. bila kita bercakap mengenai norma baharu, yang terkesan memanglah perindustrian kecil dan juga sederhana. Kerana dengan norma baharu, kita kena perlu mengecek suhu badan, kemudian kena ada pekerja untuk memastikan pelanggan yang datang tu pakai pembasmi, cecair pembasmi kuman. Jadi bagi PKS, mungkin mereka terpaksa menambah seorang lagi dekat dalam perniagaan mereka untuk melakukan kerja-kerja itu. Tapi kita tahu PKS ni takut beban kepada mereka. Jadi macam mana sebenarnya kita nak mendidik pekerja yang sedia ada supaya sama-sama membantu agar tidak membebankan pihak majikan itu? Ya, terima kasih. Saya begitu samalah juga Encik Muzakir tadi, kita perlu positif. Sebab kita kena lihat dari segi yang lebih luas. Saya sebenarnya macam bersyukurlah sebab dengan COVID ini masing-masing mementingkan dari segi kebersihan. Dan bila kebersihan ini adalah berkaitan dengan kesihatan dan juga keselamatan. Kalau dulu mungkin aspek kebersihan ni tidaklah diambil berat sangat kan. Tak adalah cecair pembasmi kuman, pakai emas dan sebagainya. So saya ingat memanglah agak membeban, tetapi kita ni memberi manfaat kepada orang lain dan juga manfaat kepada negara. Dan kalau aspek spiritual ke tadi kan, mereka Allah menyukai mereka yang melakukan manfaat pada orang lain. Ya, dan tambahkan pula SOP daripada negara kan, ya, KKM dan sebagainya. So dalam berfikir positif tu kita bersyukurlah sebab apa kita membuat satu kebaikan. Walaupun kebiasaan tadi memang agak awal ni agak sukar sikitlah. Tetapi saya rasa manusia ni sangat kreatif ya. Boleh bukan saja tak perlu ada orang pun, dia boleh create something appliances kan untuk dia adakan letakkan hand sanitizer tu kan situ. Tak perlu. So maknanya manusia ni dia boleh survive, dia boleh hidup dengan kreativiti dia tu. Dan saya lihat pun, saya pun beli juga dengan online sekarang ni kan. Dan makanan memanglah macam mana kita mau liu. Tapi kadang-kadang bau tak ada, tapi kita nampak pun macam rasa terliur dah kan. Maknanya mungkin kita kena tingkatkan lagi di segi visual tu sendiri kan. So saya ingat, saya syukurlah sebab apa kita tidak lagi confine dengan 3C tu kan. Confined places kan. Tempat yang sempit dan jarak yang jauh, tidaklah terlalu dekat, dan di mana kuman tu boleh kita tahu virus COVID-19 ni mudah menjangkiti kan. So kita rasanya selamat dengan keadaan macam ni kan. Kita pergi kedai tu, dia akan pastikan tentang keselamatan dan kebersihan, insya-Allah. Kalau kita lihat di Kaca TV sekarang, ini adalah pekerja-pekerja yang hari ini dibenarkan untuk bekerja, diberi kelonggaran kepada beberapa sektor untuk terus menjalankan aktiviti ekonomi. Dan juga kalau kita lihat juga contoh industri yang mungkin agak gembira dengan perkhabaran ini adalah industri makanan khususnya dalam bulan puasa begini. Tetapi sebelum diumumkan bermulanya 4 Mei ini, sudah ada peniaga-peniaga yang saya tak tahu adakah itu inisiatif yang bagus ataupun tidak apabila mengumpulkan banyak makanan-makanan daripada peniaga lain untuk diletakkan dalam satu kedai. Jadi di akhirnya masih ramai lagi yang pergi ke kedai tersebut dan berkumpul di dalam kedai tersebut. Jadi untuk membiasakan dalam keadaan yang tidak biasa itu merupakan satu proses dari aspek psikologinya. Pada awal-awal ini, apakah tekanan yang harus kita lihat untuk mereka biasakan diri tentang penjarakan sosial dan juga kebersihan elemennya? Kita peniaga sendiri pun kena didik pelanggan supaya ikut peraturan yang ditetapkan oleh KKM. Sebab itu adalah kepentingan bersama. Jadi untuk mendidik pelanggan tadi, peniaga juga mesti bertanggungjawab menjarakkan ada tempat-tempat yang khas untuk pelanggan tadi berkumpul, bukan berkumpul, maknanya menunggu. Maknanya kerusi tadi ataupun letak kerusi supaya tidak beratur, jarakkan kerusi tadi. Jadi saya melihat apabila lambakan makanan, bukan lambakan, maknanya kumpul makanan setempat tadi ada juga baik supaya
pergi boleh satu tempat untuk memilih. Tak perlu pergi satu tempat lain. Cuma kita mesti mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan SOP oleh KKM tadi. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fauzia Hanif Jalal dan juga Encik Ahmad Muzakir Hamid kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi mengenai norma baharu kehidupan masa untuk berubah. InsyaAllah kita akan berubah selepas ini akan menjadi Malaysia yang lebih baik. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana menonton Selamat Pagi Malaysia. 3 jam kita bersama daripada pagi. Banyak sektor-sektor yang telah kita bincangkan. Sektor pendidikan, sektor sukan dan rekreasi, sektor pengangkutan dan terakhir sekali tentang bagaimana PKS dapat menggunakan norma baru ini untuk terus mengembangkan ekonomi. Saya Syafiqah Ishak dan Ridwan Mustafa mewakili penerbit Azam Muttalib dan juga kru Isnin mengucapkan salam Ramadan kepada anda. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.